Apa itu globalisasi? Dalam kamus edisi keempat, bermaksud proses yang membolehkan sesuatu aktiviti iaitu ekonomi, kebudayaan dan sebagainya disebarkan atau diperluas ke peringkat antarabangsa atau ke seluruh dunia, terutamanya dengan adanya kemudahan sistem komunikasi, dasar terbuka dan sebagainya. Dalam era sekarang ini, kita lebih terdedah kepada pengaruh budaya luar, iaitu kesan pertama ialah perkembangan pesat pasaran kewangan dunia, mengglobalisasikan, menyebarkan atau memperluaskan sesuatu aktiviti iaitu ekonomi, kebudayaan dan sebagainya. Globalisasi, walau dikatakan punca banyak gelora dan perubahan, mempunyai maksud kesan kolektif perubahan itu sendiri. Globalisasi secara khususnya perubahan yang kita lihat dalam kilang, kedai dan seluruh spektra ekonomi dalam cara kehidupan kita adalah disebabkan pergerakan empat modal dalam ekonomi global. Keempat-empat modal ini adalah, yang pertama adalah modal pekerja iaitu imigrasi, penghantaran pulang dan lain-lain. Yang kedua adalah modal kewangan iaitu bantuan, equity, hutang, piutang, pinjaman dan lain-lain. Yang ketiga adalah modal sumber iaitu tenaga besi, mineral, kayu dan lain-lain. Yang keempat adalah modal kuasa iaitu ketenteraan, perikatan dan pakatan. Kebanyakan tekanan dan kompleksan yang dihadapi adalah dalam hal ehwal makro negara, masyarakat dan interaksi antara mereka. Boleh didasarkan kepada empat penggerakan ini. Perhubungan yang dipermudahkan dengan kos telekomunikasi dan perjalanan yang lebih rendah memungkinkan lebih ramai bilangan manusia kini berbanding masa lampau berinteraksi dengan situasi yang tidak pernah dipertanding dalam sejarah. Perbezaan budaya dan politik di semua peringkat berlaku dan boleh diterangkan sebagai perbezaan pendapat antara dua atau lebih pihak tentang asas layanan, masa milikan atau harga satu atau lebih pergerakan modal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hamizah binti Muhammad Azali, nombor metrik 2014082. Pandangan Islam terhadap globalisasi. Seperti yang kita tahu, konsep globalisasi ni dapat dilihat adalah satu bentuk ideologi yang membawa lebih banyak keburukan berbanding kebaikan. Salah satunya pada cara pemakaian. Kita boleh lihat contoh cara pemakaian zaman kini. Kemudian penggunaan internet dan media massa dan sebagainya. Agama kita iaitu Islam adalah selaku agama yang syumul, iaitu menyeluruh, dan Islam tidak akan membenarkan apa-apa penjajahan yang akan membawa kesan yang buruk dan kerosakan di dunia. Sebaliknya, Islam ni selaku agama yang alamiah, iaitu universal, diturunkan Allah ke bumi adalah sebagai satu rahmat. Agama kita ni sebenarnya menekankan aspek dalam kerohanian di samping kebendaan dan juga menekankan terhadap jalinan ukhuwah antara satu sama lain. Dan Islam melarang untuk kita pentingkan diri kita sendiri. Zaman sekarang ni, apa yang orang fikir hanyalah Islam ni adalah penjajah dan ataupun Islam ni adalah teroris. Islam ni bukannya penjajah, tapi Islam ni membawa panduan kepada umat manusia untuk melalui cara hidup yang sempurna dan mendapat manfaat untuk semua makhluk, tidak kira sama ada manusia ataupun yang lain. Peranan Islam terhadap globalisasi ni. Nurul Al-Qardawi bahawa kita ni umat Islam tak boleh nak larikan diri daripada globalisasi ni, kerana ada sebahagian globalisasi ni kita terpaksa terima, yang di mana kita tak boleh menolak ataupun kita tak boleh melarikan diri dari kepungannya. Tapi dalam masa yang sama, kita juga tak boleh menyerah diri dan ikut sahaja secara bulat-bulat dan anggukkan apa yang dia perkatakan. Menurutnya lagi bahawa kita
kita ni bangsa Arab, umat Islam. Maksudnya bangsa Afrika dan negara-negara yang berkecuali. Serta orang yang tertindas, orang fakir. Kita ni harus bergerak untuk melindungi diri daripada serangan baru ni. Dengan caranya adalah kita kena saling bantu-membantu untuk membentuk kekuatan sesama kita. Sesebuah negara boleh dikatakan mengalami proses globalisasi apabila muncul ciri-ciri seperti yang berikut. Ciri-ciri yang pertama iaitu pasaran baharu. Apa itu pasaran baharu? Pasaran baharu itu ialah di mana wujud perkembangan pasaran global dalam perkhidmatan perbankan, insurans, pengangkutan dan lain-lain. Kemudian, wujud pasaran pengguna global dengan jenama global. Apa itu jenama global? Jenama global itu adalah jenama-jenama yang sangat popular di serata dunia. Contohnya seperti Adidas, Nike, Puma dan sebagainya. Ciri-ciri yang kedua iaitu peserta baharu. Peserta baharu itu seperti syarikat multinasional, pertubuhan perdagangan sedunia dan kewujudan pelbagai perjanjian perdagangan dan blok ekonomi seperti GATT, AFTA, ASEAN, Kesatuan Eropah dan APEC. Syarikat-syarikat ini akan bersaing untuk meningkatkan pengaruh dan dominasi dalam pasaran pengguna global dan jenama global. Kemudian, akan berlaku peningkatan dalam organisasi yang menyelaraskan dasar seperti G7, G8, OECD, IMF dan Bank Dunia. Ciri-ciri seterusnya yang ketiga iaitu kaedah komunikasi baharu. Wujudnya teknologi maklumat yang lebih cepat dan murah seperti internet dan telefon bimbit. Kemudian, wujud juga pengangkutan yang lebih cepat dan lebih murah sama ada melalui udara, kereta api, laut dan jalan raya. Ciri-ciri yang terakhir iaitu yang keempat, peraturan dan norma baharu. Negara menggalakkan perswastaan dan liberasi perdagangan perjanjian terhadap alam sekitar global dan perjanjian pelbagai hala. Kemudian, banyak peningkatan kesedaran dalam hak asasi manusia. Contohnya pada musim pandemik COVID ini, di mana kerajaan telah mewujudkan SOP sebagai langkah penjagaan dan undang-undang kepada rakyat agar kesejahteraan rakyat dan hak asasi manusia terjaga.